bukan ubahlah. Saya menjemput, menjemput pula, meraihkan surau Muttaqin. Diorang tukar hari ni, jadinya terpaksa kacau sikit lah jadual dalam surau Sakinah. Tapi insyaAllah bulan depan, tahun depan lah ya. Tahun depan macam biasa balik lah. InsyaAllah panjang umur, ya, murah rezeki, Allah bagi rezeki ilmu, duduk dalam majlis ilmu juga rezeki yang sangat mahal lah, ya. Yang kita harap Allah panjangkan, ya, tambah lagi hidayah pada kita pada tahun hadapan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah kita sambung hadis 34, betul tak? Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat daripada Allah dapat kita bangun semula setelah Allah matikan kita malam tadi, mati yang sementara, tidur itu lebih kurang seperti mati. Maka kita bangun balik insya-Allah hari ini dengan semangat baru. Semangat tak? Semangat, insyaAllah. Bangun dengan semangat baru, hari yang baru. Pagi-pagi kita hidupkan hari kita dengan zikrullah. Kalau ibu-ibu nak bersama-sama, Ustaz setiap pagi akan live daripada pukul 6.30 pagi untuk memimpin bacaan Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ni dia ringkas sikit lah, dalam lebih kurang 15 hingga 20 minit macam tu. Okay, Ratib Al-Haddad, dia ayat dia lebih kurang sama macam bab surat. So tak susah lah untuk kita ikut bersama-sama. 6.30 pagi di page kita, Kalau nak ikut page kita boleh pergi ke Ustazah Nurul Hidayah ataupun Facebook lah, Facebook DRL Consultation. InsyaAllah 6.30 pagi buka je. Tekan je, boleh ikut sama-sama. InsyaAllah kami ada hasrat lah untuk nak print dia punya bacaan Ratib Al-Haddad. Sekarang ni yang kita buat ada dekat Ustaz baca dan sebelah tu lah. Jadi ibu boleh besarkan dekat telefon. Jadi boleh ikut samalah apa yang Ustaz baca. InsyaAllah kita dah mula pagi dengan zikir. Dan hari ini kita tambah 1 bulan sekali kita jumpa untuk bersama dengan bacaan hadis dan syarah hadis 40. Hadis 40 dah sampai hari ke-34 dah. Debor rasa. Kan? Dah nak dekat sangat dah ke penghujungnya. Dan hadis hari ini temanya adalah tentang mungkar. Tentang perkara yang mungkar, iaitu perkara yang berkaitan dengan benda yang tak betul lah, atau benda yang salah. Lawan mungkar apa ibu-ibu? Lawan pada mungkar? Nangkir pula disebut kan. Lebih kurang juga tu kan. Nak kata salah pun salah. Bukan salah kan. Bukan nangkir. Bab lain. Tapi dia masuk pintu lain, kita masuk pintu lain. Jadi lawannya apa mungkar ni? Benar. Betul, benar. Okey, boleh juga. Lagi lain ibu-ibu. Mungkar lawannya ma'ruf. Mungkar lawannya ma'ruf. Qul in kuntum tuhibbun Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayatnya kuntum, iaitu kamu semua ni, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, umat yang terbaik.
Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengangkat umat kita ini, iaitu umat Nabi, daripada zaman Nabi sampailah kiamat. Itu semua umat Nabi. Walaupun Nabi dah wafat sekarang, tapi kita tetap umat Nabi. Kita semua, ya, sampai kiamat, semua umat Nabi. Kuntum. Kamu umat yang terbaik, Allah kata. Allah gelarkan kita ataupun dapat award. Awardnya apa? Ini adalah umat terbaik. Dalam kenaikan ataupun penganugerahan tersebut, kerana apa? Dalam umat ini dia buat benda ma'ruf, iaitu yang menyuruh orang melakukan benda yang baik. Ma'ruf, benda baik. Dan dalam umat ini bila nampak kemungkaran, dia akan cegah, halang orang melakukan kemungkaran. Subhanallah. Kalaulah kita buang sifat ini daripada umat ataupun daripada diri kita, maka kita telah menghilangkan kebaikan ataupun suatu gelaran umat terbaik tersebut. Maka hari ini kita nak tengok dalam hadis yang menerangkan macam mana kalau kita melihat kemungkaran nak buat macam mana ni, kan? Kita apa yang perlu kita lakukan? Di sinilah datang sunnah itu tabyin. Sunnah itu menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan tengok bersama-sama hadis ini. Ustaz baca dahulu dan kemudian kita tengok apakah terjemahannya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Syekh al-Muhaddits nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum sa'ir as-salihin fid darain. Amin. Al-haditsu ar-rabi' wa thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Saya baca dulu terjemahan dia. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika sekiranya ia tiada kuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Jika sekiranya ia tiada kuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian itu mengubah dengan hatinya adalah selemah-lemah iman, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam satu riwayat ini hadis 34, bahagian tukar mungkar, tiga marhalah. Dalam umat Islam kita lihat ada raja, ada ulama, ada awam. Macam kita lihat dalam umat Islam tiga bahagian juga manusia. Umara, macam raja, dia boleh tahu apa yang ada baik atau yang tak baik dalam negara atau dalam negeri. Juga ulama tahu apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juga ada awam. Awam tak tahu apa yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan tak tahu macam mana munkar atau ma'ruf. Tak, ya, macam tak berbeza, tak tahu macam mana. Lihat orang buat maksiat atau buat fahisha, atau dia tak tahu ini halal atau haram. Siapa yang tahu? Orang alim, hukum ini halal atau haram. Orang alim wajib dia bagi tahu orang awam, jangan buat macam ini sebab ini haram. Orang awam ikut. Betul tak? Sebab apa? Orang ustaz atau ustazah atau fatwa, sebab ini haram, bahaya. Kita tak boleh buat macam ini. Raja atau sultan, dia tahu macam mana masalah ummah dalam amal ini. Bukan khas untuk halal atau haram sahaja, tetapi ini munkar, bahaya dalam Islam, bahaya dalam negeri, bahaya bersama orang awam. Kalau kita nak bagi nasihat dia, 3 marhalah. 1 marhalah dalam tangan, bukan pukul. Faham? Kalau lihat orang buat maksiat, kita tak boleh pukul, sebab kita awam atau kita ustaz atau ustazah. Yang tukar dalam tangan ini siapa? Raja. Khas untuk raja, bos dalam syarikat, sultan dalam wilayah atau dalam khalifah al-muslimin dalam umat Islam. Ini khas untuk dia. Kalau ni polis ke? Polis macam dalam Malaysia macam polis. Jakim, jaiz dalam macam itu. Ini yang boleh bagi fatwa atau bagi nasihat, ini bahaya, jangan buat macam ini. Kita dah tukar ini. Orang awam boleh ikut sebab ini untuk salamah dan ada dalam syariah. Wajib amal ini khas untuk polis atau jaiz atau jakim. Itu 1 marhalah. Marhalah yang nombor 2 khas untuk ustaz atau ustazah, orang alim. La tubayyinunnahu linnas. Makna apa yang kamu faham dalam Islam bagi tahu orang awam. Wajib apa yang kamu faham dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, bagi tahu manusia. Kalau tak bagi tahu, makna dia yang buat masalah, dia yang buat dosa. Kenapa tak buka mulut bagi tahu orang awam? Khas untuk ustaz, ustazah, orang alim, fatwa, macam itu. Ini marhalah tukar munkar. Marhalah tukar munkar. Marhalah yang nombor 3 yang ada dalam hati, ini umum. Umum. Orang awam masuk, orang ustaz, ustazah masuk, raja juga masuk dalam ini. Makna apa yang ada dalam niyah kita. Imam Sya'rawi, kenal Imam Sya'rawi? Tahu Imam Sya'rawi? Tak kenal lah. Syekh Sya'rawi, Mesir. Tafsir Sya'rawi, orang alim besar dalam Mesir, dah meninggal mungkin sebelum 2022. 2002 ke tak? 2002. Allah yarham. Dia kata an yuwafiq qalbahu qalabahu. Yani bukan dia nak tukar munkar, tetapi dalam hati dia nak buat ini. Dia nak buat ini. Dia cakap ini haram, tetapi dalam hati dia kata kalau saya buat macam ini. Macam ada jemaah minum, saya nak buat macam ni. Saya nak. macam ada jemaah minum arak. Tak boleh duduk bersama jemaah ini. Kenapa? Sebab jemaah ini buat maksiat. Kalau saya duduk bersama jemaah ini, memanglah ikut. Memanglah ikut. Orang yang lihat ini jemaah buat maksiat. Walau dia tak minum arak bersama jemaah. Makna niat dia nak buat macam ini. Ini
وذلك أضعف فإن لم يستطع فبقلبه. معنى فبقلبه دعاء اللهم إنا هذا منكرا فأزله. اللهم إنا هذا منكرا فأزله. Ini doa. Bila lihat maksiat dah banyak, kita dah bagi nasihat, raja dah bagi nasihat, polis dah bagi nasihat, apa yang kita buat? Doa. Allahumma inna hadha munkaran fa'azil. Kita mahu Allah subhanahu wa ta'ala delete ini. Sebab kita dah buat amal yang ada dalam syariah dan ikut 3 marhalah yang ada dalam riwayah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a makna lihat, makna ilm, makna yaqin. Dalam man ra'a, bukan kita dengar dalam social media banyak. Dalam social media banyak, tetapi kita dah lihat depan mata kita. Ru'ya ilmiyah, makna dalam ilm. Syarat al-ilm ada yaqin. Kalau kita ikut yang ada dalam social media, banyak yang tipu. 90% tipu. Yang benar mungkin 1%. Macam mana kita nak tukar munkar, tetapi asas masalah dalam social media bukan betul. Kalau kita nak dapat jawab betul, syarat ada ilm. Dalam awal riwayat ini, man ra'a, siapa lihat, siapa yang ada ilm, ini bahaya, ini dosa, ini maksiat, boleh ikut 3 marhalah. Ikut 3 marhalah. Marhalah yang nombor 1 khas untuk polis, untuk jaiz, untuk jaki, macam itu. Marhalah yang nombor 2 untuk ustaz, ustazah, untuk alim, untuk fatwa. Marhalah yang nombor 3 untuk awam. Macam mana doa kalau kita tak kalau kita tak buat macam ini. Doa Allahumma inna hadha munkaran fa'azilhu. Ini hafal doa ini. Sebab ini khusus untuk umat Islam waktu zaman banyak fitnah, banyak maksiat. Kita lihat kawasan kita macam mana. Tetapi apa yang kita buat? Doa. Allahumma inna hadha munkaran fa'azilhu. Mahu Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita delete maksiat ini, delete mungkar yang depan kita. Kita tak mahu macam ini. Sebab dah ikut 3 marhalah yang ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menerangkan kepada kita marhalah ataupun peringkat dalam mencegah kemungkaran. So dia ada dia punya stages dia, ada dia punya level dia. So nombor 1, ibu-ibu kalau tengok pada lafaz hadis tersebut daripada man ra'a minkum munkara ataupun munkar, iaitu itu adalah dia punya subjek dia lah di dalam hadis ini. Subjek dia iaitu siapa yang melihat, ya, ra'a ni biasa dengan mata lah, ya, melihat dengan mata. Apa maksud ra'a tadi Ustaz dah tegang? Maksud ra'a ialah dia tahu, dia menyaksikan sampai kepada pengetahuan diri dia. Nah, kadang-kadang polis dia tak tengok, tetapi diberi tahu, ya, dan akhirnya dia tahu, ataupun laporan yang dibuat oleh seseorang, akhirnya dia tahu kemungkaran tersebut. Dia masuk juga di dalam hadis ini. Pihak berkuasa yang diadukan kepada dia perkara tersebut, ya, dia masuk ro'a juga, iaitu sampai pengetahuan, maklumat tentang apa? Munkaran, iaitu perkara mungkar. Kita dah terjemahkan tadi. Maksud perkara mungkar ialah perkara yang lebih besar daripada maksiat. Maksiat juga dosa, mungkar juga dosa.
Tapi bila kita sebut maksiat ini suatu perkara yang kita buat tu kadang-kadang disebabkan kita terlalai ataupun terleka, maka kita pun terbuat maksiat tersebut. Lawan maksiat ialah taat. Lawan maksiat kita tak ikut tapi kita pergi berlanggar pula, lawan pula apa yang Allah cakap, itu maksiat. Dan lebih besar pada itu iaitu perkara mungkar, iaitu perkara yang ada di sebalik dosa tersebut ialah suatu perkara yang besar, ya, ataupun hukuman lah. Perkara hukuman ataupun dia punya, kita kata perkara-perkara yang berat, yang dah sampai mungkar. Contoh macam Ustaz bawa tadi, minum arak. Minum arak mungkar ke maksiat? Dia kalau dah mungkar, confirm dia maksiat. Confirm, yang lebih rendah pada tu confirm lah. Sebab apa? Minum arak ada hukuman kan? Hukuman yang dikenakan pada diri dia. Sama ada hukuman tu dari sudut yang apa dilakukan sebagai daripada ulul azmi, ataupun kita namakan dia ta'zir, ya? Hukuman daripada pemerintah ataupun hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya, dalam hududnya. Ya, maka ni bukan benda kecil, ya, benda besar. Lalu semalam kat Aisyah Alam, kan, bukan main cantik lagi dibuat, ya. Nampak kan kilang arak? Patutnya dari sudut pemerintah ada tak dia punya tanggungjawab dia? Jangan bagi lesen lah. Itulah biadih. Jangan benarkan. Habis kenapa mereka tak buat, Ustazah? Kita ni duduk, kita ni merdeka, tapi merdeka kita ni terpaksa ikut juga kan? Terpaksa ikut juga apa yang telah diletakkan di dalam perlembagaan RIT tu, ya. Jadi keluar masuk, ya, arak dalam negara Islam kita ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara, ya, bukan individu, negara, ya. Dan antara yang besar, genting, ya, perzinaan, perjudian, ya, magnum dan sebagainya. Kenapa? Kita duduk dalam sistem yang telah mengikat kita. Tak apalah, ya, kita tak dapat nak ubah dengan apa? Dengan biadih. Kenapa? Kita tak ada kuasa. Maka kita pergi kepada yang kedua, iaitu sahabat-sahabat boleh letakkan nombor 1, iaitu biadihi nombor 1. Biadihi dalam terjemahan secara tersurat memang dia tangan ni. Tapi Ustaz kata tadi jangan pergi bernampar pula orang minum arak tu. Saya ikut hadis Ustazah, biadi. Jadi saya ada tangan. Tangan saya ada ni. Lepas tu kita pula yang kena tangkap pada polis kan. Polis pula menghukum kita. Jadi maksud dia bukan melihat kepada apa yang tersurat disebutkan biadi, tapi maksud daripada tangan itu ialah kuasa. Siapa yang ada kuasa, siapa yang ada autoriti. So orang macam kita tak boleh buat, tak boleh kita letakkan suatu yang okey, aku nak bertindak sendiri. Pernah kita tengok ada orang budak lelaki, saya tak tahu lah dia penagih ke sebagainya, yang mencuri tabung di masjid. Lepas tu dimandikan jenazah pula, ya. Pada budak lelaki tadi tu. Ataupun di luar sana di Indonesia kadang-kadang kita tengok kalau orang tu dia mencuri, sebelum polis buat apa-apa, dia orang dah belasah dulu dah kan, babak belur, ya, si lelaki tu kan, habis dah. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah. So kita bukannya memang perkara dia buat mungkar, tapi kita boleh tangkap dengan kudrat kita, ataupun kita laporkan, ikat dulu, tapi tak boleh kita melaksanakan hukuman terus, ya, walaupun perkara mungkar. Dan kita termasuk, cuba kita tengok yang kedua, ya, fa illam yastata' fa bilisani. Nombor 2, lisan. Lisan dalam bahasa Arab ialah lidah. Lidah. Macam mana pula, ya, nak mencegah dengan lidah? Macam tu kan. Bukan jangan gunakan lidah untuk sebagai mempertahankan ataupun beritahu kepada dia, tapi maksud lidah tadi ialah perkataan. So dengan word, by your word, dengan kalimah-kalimah yang keluar daripada lisan kamu, daripada lidah kamu. Itu nombor 2. So, nombor 2 ini Ustaz dah sebut tadi. Nombor 1 kepada pihak autoriti ataupun pemerintah. Nombor 2 ialah para da'iyah, para pendakwah.
para ustaz, para ustazah, ya, yang ini duduk di tempat yang kedua, para ulama. Kerana para ulama mereka ada, ya, ada lidah ini, ya, lidah mereka panjang. Lidah mereka panjang dan mungkin lidah mereka itu boleh sampai kepada orang yang awam. Orang yang buat kesalahan. Ataupun orang yang memerhatikan kesalahan, dia tahu, oh rupanya tak boleh lah macam tu. Orang awam yang dengar, oh tak boleh. Jadi dia tahu, perkara yang dilakukan tu adalah perkara yang mungkar. Ini nasihat yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah, oleh para da'iyah, para pendakwah. Dan nombor 3, ibu-ibu boleh tengok perkataan fabiqalbih. Fabiqalbih, qalbun, iaitu hati. Qalbun, hati. Dan dalam hati itu maksudnya perlu kita menyertakan dengan niat, macam Ustaz sebut tadi, iaitu niatnya apa? Aku tidak redha. Walaupun kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak halang dia untuk dia minum arak, tapi dalam hati dia, aku tidak redha dia minum arak. Jangan pula sebaliknya, nak join sekali lah. Ini bukannya tak redha kan. Ini maksudnya dia pun berkenan juga dengan perkara mungkar tersebut. Iaitu yang tak baik. Maka sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bila kita tengok tiga-tiga ini, boleh kita simpulkan satu kesimpulan. Apa hukum mencegah kemungkaran? Apa hukumnya? Bila hukum dia ada 5 lah. Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram? Wajib lah. Siapa pun kita. Sama ada kita ada kuasa, tak ada kuasa, ada bicara, tak ada bicara, wajib mencegah kemungkaran. Ibu-ibu boleh tengok pada muka surat 369. 369, kewajipan mencegah kemungkaran. Kewajipan ini adalah dituntut. Suatu perkara yang mesti dilakukan, dilaksanakan di dalam masyarakat. So masyarakat bila dia hidup nafsi-nafsi, kita dah hidup dalam suasana bandar, masing-masing ikut kau lah, kubu kau, kubu aku kan. Maka kita akan melalui suatu proses yang kita namakan, kita akan menempah kebinasaan. Mesti. Bagaimana sekalipun kita, mesti kita letak sebagai satu perkara yang ada di dalam diri kita, iaitu wajib. Bila nampak kemungkaran mesti cegah. Dan tidak ada gugur kewajipan ini bagi orang yang dapat melaksanakannya semata-mata kerana takut kehilangan nama dan kedudukan baginya, dan takut yang seperti ini adalah dicela. Okey? Kalau kita tak apalah, saya tak nak mencegah, kenapa nanti saya hilang jawatan, ya. Nak kata haram memang haram, tapi kalau kata haram nanti saya tak dilantik pula dalam penggal seterusnya. Jadi dia pun kata nak kata haram tu tak apalah, kita kadang-kadang boleh jadi halal. Kan? Kadang-kadang boleh ada situasi. Maka dia pun jadi tak haram, tak halal, jadi halam. Di tengah-tengah lah, duduk tengah-tengah. Sebab apa? Sebab takut hilang kuasa. Tak boleh. Mesti kita buat sekadar mana yang kita mampu. Kalau dah tak mampu tadi buat secara lisan, saya dah bagi tahu dah benda tu haram, tapi mereka buat juga, letak dalam hati, aku tidak redha dengan maksiat, dengan kemungkaran yang dia lakukan. Tak pernah aku akan setuju dengan apa yang mereka lakukan. Baik sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, Ustaz ada nak sambung sikit pasal ni ke? Habis dah. Okey. So, kita masuk dekat dalam hadis seterusnya, iaitu hadis 35. Pergi laju sikit insya-Allah. Khatam hujung tu. Jam tahun depan insya-Allah boleh khatam. Ada persoalan untuk yang tadi tu, mungkar tu? Tak ada okey. Ada soalan. Penting hadis tadi penting. Boleh. Sila. Boleh je. Boleh, jangan malu. Okey.
macam mana يعني دخل البلد من يعني موجود جزء من هذا الشيء حرام هذا وهم يعطي إلينا يعني المنفعة أو فلوس مساعدة من الحكومة. ما حكم؟ Ini taghyir al-munkar khas untuk raja. Dia tahu macam mana masalah. Tadi saya bagi tahu macam mana masalah. Itu ikut raja. Tahu macam mana selamat masyarakat dalam negeri. Sebab bukan negeri khas untuk Islam sahaja. Ada juga orang kafir, ada juga orang India, ada juga orang China macam ini. Dia tahu macam mana maslahah umum, madarrah khusus. Macam mana madarrah khusus? Kita umat Islam tahu ini halal, ini haram. Tapi itu memanglah duit orang kafir atau yani macam syubhah. Walau kita ambil macam ada syubhah. Kita tak tahu macam mana dapat duit ini. Mungkin jual arak, mungkin buat fahisha, mungkin curi, macam banyak macam itu. Tetapi ini khas untuk raja. Tahu untuk maslahah umum. Apa yang kita nak buat, kita umat Islam ikut marhalah yang nombor 2. Marhalah yang nombor 2, tanya ustaz atau ustazah. Kalau kita ambil macam mana? Apa raja kata? Okey tak? Kalau kata okey, kita ikut. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kita ikut apa yang raja kata, sebab dia tahu kalau tak terima ini bahaya dalam negeri. Bahaya nanti badan masalah, ada perang, ada pam, nanti ada berapa orang mati, berapa orang keluar dalam rumah, masalah bahaya. Tetapi kita ikut raja. Okey? Sampai ya? الفلوس التي من الحكومة. فلوس من الحكومة حكمه؟ نتبع ولي الأمر بهذا. مش علينا هذا. حكمه. Kita ikut raja yang kalau dia terima, kita okey. لا يستطيع يأخذ. يستطيع. Boleh kita dah bagi jawab insya-Allah. Okey dah bagi. Makna ini kita boleh terima, okey? Faham jawab? Ini masalah bahaya kan nanti. Kita boleh terima sebab dah raja bagi izin untuk maslahat negara, maslahat manusia. Bukan maslahat Islam saja, ini maslahat manusia. Sebab dalam negeri ada banyak agama. Okey? Okey. Ada soal? Ada soal lain? Tak ada soal yang dalam ustaz-ustazah. Raja ini dah cukup. Okey insya-Allah. Hadis al-khamis wa thalathun. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berdengki-dengkian. Ni dengki. Hadis ni sangat dekatlah dengan orang Melayu. Jangan kamu berdengki-dengki. Semua hadis dekat. Semua. Yalah, sebenarnya orang Yahudi pun semua pun selalu dengki. Nombor 2, janganlah kamu bertipu-tipuan. Jangan buat tipu-tipu. Nombor 3, jangan kamu berbelakang-belakangan. Ya.
Nombor 4, janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah daripada kamu. Dan jadilah kamu, hai hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Tidak ada yang boleh menganiayainya. Dan tiada boleh membiarkannya dalam keadaan kehinaan. Dan tiada boleh mendustainya. Dan tiada boleh menghinakannya. Takwa. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Iaitu Nabi SAW menunjukkan kepada sadru. Kepada dadanya. Hati itu ataupun takwa itu di sini. Di hati. Berapa kali? 3 kali. Nabi tunjuk 3 kali. Sudah cukup banyak kejahatan seseorang itu bahawa ia merendahkan saudaranya yang Islam. Sekalian orang Islam atas orang Islam, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sakit hati. Banyak sakit hati. Penyakit hati. Penyakit. Bukan sakit hati. Baca ustaz baca hadis sakit hati pula. لا تتا أستاذ مقصود يعني أمراض القلوب. Dalam bahasa Melayu penyakit. Penyakit hati. Sebab ada banyak. Kalau dia potong dia boleh jadi viral. Okey, bagus. Sebab ada banyak yang buoyant bahaya dalam umat Islam. Dalam umat Islam. Kita tahu hasad. Apa maksud hasad? Kita tahu at-tanayus. Apa maksud at-tanayus? Kita tahu at-tabaghud. Banyak jenis, tetapi asas dia dalam hati. Betul. Kalau bersih hati, alhamdulillah, makna hati putih. Hati kita putih. Allah subhanahu wa ta'ala tak lihat badan kita. Tak lihat tangan, tak lihat kaki, tak lihat kepala, tak lihat baju cantik, tak lihat hijab. Lihat apa? Hati. Kalau hati putih, makna kita dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kotor, makna kita letak hijab. Allah subhanahu wa ta'ala nak lihat apa yang ada dalam hati kita. Ada dosa, ada kotor, bersih. Kalau bersih, alhamdulillah. Itu sebab dalam umat Islam kita ada bab taubah. Belum tutup bab taubah. Sebab apa? Kalau ada sakit hati, bersih. Dalam satu riwayat ini atau hadis ini, sistem kehidupan kita, siapa yang mahu hidup dalam cahaya al-Islam, dalam cahaya al-Islam. Makna ini, la, jangan tahasadu, jangan ada hasad. Tahu apa maksud al-hasad dalam bahasa Arab? Tamanni zawalan ni'mata 'anil ghair. Tamanni, kita lihat kawan Menghilangkan nikmat. Bagi tahu. Maksud hasad ialah berharap untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Okey, berharap untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Ya, ataupun perbuatan dia yang akan menghilangkan nikmat. Dia bukan jealous. Jealous ni memang kadang-kadang kita ada, betul tak? Tengok orang beli langsir baru. Kita ada rasa kan? Itu hasad tak? Itu bukan hasad. Itu belum masuk hasad. Hasad ni tak boleh. Hasad ni lebih tinggi daripada cemburu. Cemburu ni dia kadang-kadang tak boleh kita buanglah. Tengok orang pakai tudung cantik kan, berkenannya, kalaulah aku dapat macam tu kan. Itu cemburu. Cemburu tak apa, sebab cemburu ni manusia. Kita manusia. Tapi hasad, mungkin orang tak dengar. Cemburu. Sorry dengar dengar suara-suara. Ibu dengarlah dapat online. Okey. Hasad ialah maksudnya
mengharapkan untuk hilang nikmat yang ada pada orang tadi, hilang daripada tangan dia. Maksud dia sampai tahap apa? Dia sudah action. Bukan action yang belagak. Dia sudah melakukan sesuatu, bertindak. Dia sudah bertindak untuk menghilangkan nikmat yang berada dalam tangan orang lain. Contoh dalam jawatan, orang tu dapat naik pangkat, dia jealous. Memanglah kita pun sama-sama juga kan, masa hari pun kan, kenapa dia dapat ni? Dia tahun lepas dia dah dapat dah. Dapat lagi kan, APC. Tapi jealous, tak apalah. Jealous itu tidak menjadi dosa lagi. Tapi okey, kau tunggu. Aku akan buat fitnah supaya kau diturunkan balik. Jawatan tu daripada yang tinggi tu turun balik. Dia pun jumpa bos. Bos ni rasa macam si Minah tu baik kan. Bos tak tahu, belakang bos, dia lah orang pertama yang benci bos. Bos ni mula-mula, ya ke? Lama-lama termakan juga. Dapat surat. Kawan kita yang tadi dapat jawatan, ditarik balik kenaikan pangkat tersebut. Siapa punya kerja? Tadilah yang buat fitnah tadi itu hasad. Sampai hilang suatu nikmat yang dia sedang dapat daripada tangan dia, ini baru hasad. Dia ada action. Sebab tu hasad ini haram. Hasad ini penyakit hati. Hasad ataupun dalam bahasa lain, dalam perkataan lain, dalam Quran sebut juga baghyan, iaitu sifat yang penyakit hati yang paling sulung, paling otai. Siapa yang buat? Siapa yang ada? Tu, iblis. Dia punya jealous dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia bukan jealous saja. Oh, kau jadi khalifah, tak apa. Aku cuba untuk hasut kau sampai kau keluar daripada syurga. Hilang tak? Hilanglah. Sampai kita keluar pada syurga dan kita duduk di atas muka bumi ini. Walaupun hikmahnya memang Allah memang nak jadikan muka bumi ini ada khalifah. Itu dia punya maksud. Itu yang Allah kehendaki, iradah Allah. Tapi bagaimana dia punya punca tadi, baghyan ataupun hasad yang ada pada iblis. Begitu juga dengan selepas pada tu kita boleh tengok hasad yang ada pada Yahudi. Sakit hati Nabi yang terakhir adalah Nabi daripada kalangan bangsa apa Nabi kita? Bangsa Arab kan? Sedangkan kebanyakan, majoriti para Nabi adalah daripada Bani Israel. Tapi kenapa tak dia punya penutup dia Bani Israel? Tapi penutup dia bangsa Arab pula. Dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia buat macam-macam. Macam-macam perkara supaya dia nak menghilangkan nikmat tersebut datang daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, iaitu maksud hasad, wala tahasadu. Okey, so kita sambung tanajasu. So ada berapa? Boleh letak nombor. Tahasadu 1. Yang kedua tanajashu. Yang ketiga tabaradu. Yang keempat tadabaru. Yang kelima iaitu ya wala bai'a ba'dukum ala ba'din. So ada 5 di dalam ayat, di dalam hadis ini larangan. Sebab tu kita tengok dia akan mula dengan la, lepas tu wala, la. Maksudnya dalam hadis ini ada larangan yang mana kita jangan buat. Dia adalah penyakit-penyakit hati yang akan menjadikan kita rosaklah, masyarakat kita rosak. Sila Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ustaz dah bagi tahu macam mana la tahasadu, apa maksud al-hasad, wala tanajashu. Dalam bahasa Arab makna at-tanajush alla yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Dalam bahasa Arab itu ta'rif dalam bahasa Arab. Makna saya nak jual ini. Nak jual ini harga RM3. Tetapi kalau orang lain yang saya tak suka dia nak beli, saya jual dia RM6. Harga dia RM3. Tetapi dia nak jual dalam RM6. Sebab apa? Bukan sebab harga dia, sebab sakit hati.
tak suka dia, nak tambah harga. Macam ini at-tanagush. Makna ini at-tanagush. Sebab sifat ini sifat yang tak baik. Kalau kamu tak suka dia dalam hati, jangan naik harga ini. Makna sakit hati sampai harta dia kotor, hati dia sebab kawan orang Muslim tak suka lagi tambah kotor, makna hati gelap. Tak ada cahaya yang masuk dalam hati ikut yang ada selamat. Tetapi ikut hawa nafsu. Ini asas at-tanagush. Ini yang nombor 2 lepas al-hasad. Yang nombor 2 lepas al-hasad. At-tanagush. Juga wala tabaghadu. Al-baghdha. Al-baghdha, orang tak suka orang. Orang suka kacau orang. Orang kalau orang jumpa orang yang tak baik, dia terus macam tak nak lihat muka dia. Tak nak lihat, tak nak jumpa dia. Sebab apa? Sakit hati. Mungkin dia satu kali buat salah, macam selalu amal yang dia buat salah. Walau satu kali. Orang bukan maksum. Kita bukan nabi atau malaikat. Kita manusia. Kadang-kadang buat dosa, istighfar, taubah. Kadang-kadang buat salah, istighfar, taubah. Kalau kita malaikat, memanglah kita tak buat maksiat. Makna at-tabaghud, tak suka orang sebab dia buat satu kali salah. Macam itu. Okey. Wala tadabaru. Wala tadabaru, makna kalau kita tak suka orang, kita terus busin belakang. Sampai dia tak lihat muka kita, lihat belakang kita. Lihat belakang kita, kita terus jalan. Itu juga sakit hati. Ambak boyen yang kita fokus betul macam mana bersih dalam hati. Jangan ada hasad, jangan at-tanagush, yakni naik harga kalau kita tak suka orang, atau tabaghud, yakni dalam hati umat Islam suka orang. Asas agama kita cinta. Kalau ada yang bahaya, kita letak ubat yang ada manfaat. Kalau kita tak letak ubat, terus makna agama kita tak cinta kita. Hati kita kotor, bukan agama yang kotor, hati kita. Kalau kita bersih, makna alhamdulillah kita ikut agama. Wala tadabaru, itu ambak boyen yang bahaya dalam riwayah ini. Masya Allah, dah ada soal lah. Fatwa. Doa. Sahabat Suzira Sulaiman yang akan pergi umrah, Masya Allah. Boleh kejap lagi kita, sebelum tutup nanti kita baca doa. Okey, hadis tadi ibu boleh tengok dia punya terjemahan pada setiap satu seperti mana Ustaz terangkan tadi. Kalau tengok muka surat 373, itu adalah tentang tahasadu. Dan dengki, ya, ataupun suatu sifat yang kita bagi nama hasad, ya, hasad ataupun dengki. Yang ni kita dah sebut tadilah terjemahan dia pada muka surat 373 yang bawah tu, dengki. Okey, 374, muka surat 374 tentang tanajasyu. Tanajasyu pada perangan kedua daripada bawah. Larangan bertipu-tipuan. Tu boleh gariskan tu. Ialah melarang seseorang menaikkan harga barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya untuk menyusahkan orang lain. Perbuatan ini adalah haram. Masuk juga kepada larangan ini segala perbuatan tipu ataupun kecoh di dalam jual beli. Cerita dia di dalam lelongan, ya. Okay. Dalam lelongan ada orang yang diupah untuk menaikkan harga barang sedangkan dia bukan nak beli pun. Dia tipu. Contoh kan,
600,000, 600,000, 600,000. Dia buka harga 600,000. Kemudian orang ni datang. Okey. Dia datang, dia kata, saya nak 700,000, 700,000, 700,000. Tapi sebenarnya dia tak nak beli pun. Dia nak berlumba supaya harga barang tu naik. Siapa yang bagi duit kat dia? Orang yang pengelelong pengelelong lah yang kat depan. So orang ni haram. Ada orang lain kata, 700. Ya nak, saya naik lah 750. Dia kata, boleh naik lagi ni. Okey, saya nak 800. Tapi sebenarnya dia deal dah dengan orang ni. Dia bukannya nak beli, tapi dia nak bagi supaya nak kacau sahaja, supaya harga barang tu jadi naik. So benda ni haram. Dalam Islam lelong boleh, tak ada masalah, tapi tak boleh yang diupah ataupun yang sengaja menaikkan harga barang. Kenapa? Dia melibatkan kepada hak orang lah. So kalau kau nak beli tak apa. Kau nak bid nama dia. Kau nak bid, tapi kau nak beli okey. Tapi kalau kau saja menaikkan untuk supaya harga barang tu makin naik, ni tak boleh. Haram dalam Islam. Itu tanah jasyu. Okey, pada muka surat 374 baris ataupun 2 perenggan ke bawah. Baik, kita tengok ketiga, iaitu wala tabaghadu. Ibu-ibu boleh bagi nombor yang bawah perenggan last kali, iaitu larangan berbenci-bencian. Iaitu melarang seseorang membenci dengan menghinakan orang lain semata-mata menurut dorongan hawa nafsu yang angkuh dan sombong. Perbuatan ini akan melenyapkan perasaan kasih dan sayang di antara seseorang dengan saudaranya, padahal perasaan ini wajib dipelihara dan dipupuk dengan semangat cinta sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita tak boleh mengeluarkan rasa benci kita. Sebab apa benci kat dia? Saya memang tak suka, kan? Dan kalau tak suka tu duduk kat dalam tak apa, tapi kita keluarkan rasa benci tersebut sehingga orang semua benci kat si Fulan tu. Perasan tak? Dia benci seorang dah lah. Tak, dia nak benci berjemaah. Puas hati aku. Sebab apa? Semua orang benci dia. Kau dapat apa? Dapat penuhkan hawa nafsu lah. Dapat rasa yang apa, yang syaitan bertepuk tangan tu, kau rasa puas hati. Kenapa buat macam tu? Kalau kau tak suka, tak apalah. Kadang-kadang kita memang ada mungkin ada masalah dengan dia, ada salah faham. Tak apalah antara kita dengan dia. Kau nak ajak semua orang pergi benci dia, kenapa? Kan? Tabaghadu, yang meniupkan rasa kebencian saling sesama manusia. Yang ni pula yang dibenci tadi, tak apa, kau buat tim kau, aku pun ada tim juga. Dah berlawan, sama-sama saling menghentak. Yang sini serang sini, attack sini, yang ni attack sini. Bila nak habis, kan? Wala tabaghadu, tak boleh, wala tadabaru. Nombor 4. Nombor 4 dekat mana? Tadabaru 375, muka surat 375, pada perenggan yang ke 1, 2, 3. 3 daripada bawah, yang tengah-tengah tu lah. Kemudian Rasulullah menerangkan larangannya dengan sabda, janganlah kamu berbelakang-belakang. Apa itu berbelakang-belakang? Iaitu pada perenggan seterusnya, larangan berbelakang-belakang ataupun berpaling. Palingan ialah melarang perbuatan itu dilakukan oleh seorang semata-mata kerana perkara dunia. Maksudnya tak nak bersemuka. Kau nak cakap talk to my back, bukan talk to my hand lagi dah. Talk to my back, kan? Tak nak cakap, aku tak nak bincang dah. Kan, aku nak cakap seorang-seorang. So yang orang tadi pun sama juga, kan? Tak ada lagi dah nak discussion, dah tak ada dah. So kau dengan hal kau, aku dengan hal aku, tapi memang kita melancarkan perang dunia ketiga. Memang tak ada jalan lah nak berbaik, nak berdamai ni. Yang ini pun tak boleh, yang ini pun dilarang. Itu nombor 4. Dan nombor 5 iaitu wala bai'in ba'dukum ala ba'din, iaitu pada muka surat 376. Ibu-ibu tengok muka surat 376, perenggan atas kali tu, larangan menjual di atas penjualan. Ialah maksudnya jual atas jual, ibu-ibu,
Macam mana ni? Jual atau jual? في مدة الخيار هذا. Dalam tempoh pembelian ataupun tempoh pilihan lah. Dalam kita berjual, biasanya kita ada 3 hari yang mana kita masih lagi berhak untuk pulang dan sebagainya kan. Kalau ada cacat, cela dan sebagainya dalam tempoh tersebut. Ialah, itu melarang perbuatan itu dilakukan kerana akibatnya adalah membawa kepada berbenci-bencian di antara sesama orang lain kepada orang yang membeli itu, seraya berkata, batalkanlah pembelian engkau. Engkau ni, aku sanggup menjual kepada engkau barang yang lebih baik mutunya dengan harga yang lebih murah dari barang yang engkau beli itu. Baik. Akad jual beli dah berjalan. Okay? So kalau kita tengah survey, belum lagi. Ini dah berlaku dah akad jual beli. Sama ada dah tanda tangan. Orang kata dah sign agreement. Ataupun dah bagi kunci. Adalah. Ataupun dah berakad dan sebagainya. Dah berlaku dah. Tiba-tiba kita nak jadi orang yang memotong rezeki orang lain. Kita kata, kau beli rumah tu mahal weh. Aku boleh bagi rumah yang lagi murah, lagi cantik pada rumah tu. Nampak tak? Dia cuba nak beat ataupun dia nak cuba potong rezeki kawan dia. Sedangkan kawan dia dah sign agreement. Ni tak boleh. Orang kata menghalang rezeki orang lain. Waktu tu, kalau dia belum lagi tengah dia survey, tengah dia tengok-tengok, tak apa lagi. Tapi kalau kita nak berlawan dengan penjual yang lain dalam keadaan dia dah setuju, yang itu tak boleh. Okay? So ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan sebenarnya hati kita jadi tak seronok lah hidup dalam masyarakat. Sebab tu dalam hadis ini yang diangkatnya ialah jiwa yang suci, hati yang bersih. Kan tadi kan semua masalah jiwa, betul tak? Semua masalah hati, penyakit hati. Yang Ustaz kata sakit hati tadi tu, hadis ni sakit hati. Kalau orang potong Ustaz ambil lah Ustaz. Hadis ni sakit hati. Okey? Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, semua dia adalah masalah hati. Dan sebab tu hadis hujungnya disebutkan tentang apa? Takwa. Kan? Pertengahan hadis tu disebut tentang apa? Muslim itu adalah saudara kepada Muslim. Maksudnya Muslim dengan Muslim ni walaupun lain mak lain ayah, cukup dengan Muslim itu menjadikan kita ni macam darah daging. Takkanlah kita nak buat sakit hati pada adik-beradik kita. Kan? Macam mana adik-beradik kita sayang? Macam itulah kita kena sayang Muslim lain. Kan? Macam itulah kita kena hormat hak dia. Kita tak boleh zalim pada dia. Kita tak boleh apa lagi tu. Wala yazlimuhu. Nampak tak tu? Baris dalam hadis tu 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dalam hadis tu. Wala yazlimuhu. Iaitu jangan kamu zalimi dia. Lepas tu wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu apa? Terjemahannya tidak boleh membiarkannya dalam kehinaan. Orang semua pandang serong pada seseorang tu kan. Lepas tu kita rasa macam aku dah berjaya dah tabur fitnah. Tak boleh, kesian. Sebab apa? Kita sama-sama Muslim. Patut kita kena menyayangi dia. Wala yakdhibuhu. Apa maksud yang keempat? La yakdhibuhu. Jangan kamu mendustai dia. Jangan tipu saudara Muslim kita. Yang dalam lelongan tadi tipulah kan. Kamu kata kamu nak beli dengan harga sekian, tapi sebenarnya bukan kamu nak beli, tipu, tak boleh. Dan yang keempat, wala yahqiruhu haqara. Haqira iaitu maksudnya hina. Yahqiruhu wala yahqiru, jangan menghina sahabat kita. Walaupun orang tu dalam media sosial, dalam tempoh contoh siasatan, tapi dah ada keluar lah berita-berita akhbar, headline yang hot, yang panas. Pendakwah tersebut sedang disiasat. Kita pula jadi kapris. Kita lebih dahulu kita dah letak dah. Memang dia punya bukti dah ada. Kan dia siasat. Bukti dah ada, bawa lah bukti macam-macam. Itu bukan kerja kita. Sepatutnya kita sebagai seorang Muslim, sama-sama mukmin, kita tak boleh hinakan dia. Macam mana buruk pun perangai dia, kita tak boleh hinakan dia. Kenapa? Cukup dia sebagai mukmin, sebagai Muslim, kita kena bagi hak pada dia. Tak apalah, bagilah pihak berkuasa menyiasat perkara tersebut. Betul tak?
Yes, yang paling indah untuk kita amalkan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir iaitu tentang takwa. Takwa itu ada dalam hati, ya, sebab itu takwa ini akan menjadikan kita akan hidup dengan selamat, kita hidup dengan sejahtera. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah habis masa ni, cuma sikit saja. Tadi nak jawab sedikitlah daripada soalan sahabat kita tentang duit daripada negara, adalah sebahagiannya daripada duit arak, judi, perzinaan, kelab-kelab dan sebagainya. Jadi macam mana hukum kita sebagai orang yang menerima, mungkin kita terima BSH kan, bantuan sara hidup dan sebagainya, duit gaji yang kerja kerajaan, macam mana? Sahabat-sahabat, cukup untuk kita berpegang dengan satu kaedah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Cukup untuk kita ambil satu kaedah ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak menanggung seseorang itu dosa yang mana bukan dosa tu dia yang buat. Kita ni akan tanggung dosa yang kita buat je. Yang kita sengaja buat dengan apa? Dengan tangan kita. Taklifnya ada pada diri kita, dan kemudian kita melakukan dosa tersebut, kau akan ditanya dengan dosa tersebut. Sekarang ni kita ada tak kuasa tersebut biyadihi ke? Adakah kuasa tersebut, sultah tersebut dalam tangan kita? Tak ada kan? Tak ada. Maka siapa yang kerja kerajaan tak ada masalah terima gaji. Siapa yang dapat bantuan daripada negara tak ada masalah guna. Kenapa? Bukan kita yang redha. Kita dah ambil yang mana? Yang ketiga tadi. Memang wajib. Yang ketiga, iaitu apa? Aku tidak redha dengan perkara tersebut. Tenang hidup kita, kan? Kehidupan kita ni bila kita gaul dan kita kita kata sebatikan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, akan menjamin kehidupan yang sejahtera, bukannya kehidupan yang takut ada. Dia orang dia makin belajar makin dia takut, makin dia belajar makin dia sangsi. Ada tak? Saya dengar tu. So makin lama belajar ni makin rasa berdosa pula. Kan? Dia bukan macam tu. Sepatutnya bila makin belajar, dia makin tenang. Kalau manhajnya, sistemnya itu sistem yang betul, sistem yang baik. Makin belajar makin tenang. Makin belajar makin nampak kasih sayang Allah. Makin belajar makin nampak petunjuk Nabi itu adalah suatu jalan keluar kepada insan dan juga masyarakat dan juga negara untuk menuju kepada kestabilan dunia dan akhirat. Makin cantik, makin jelas. Tidak ada agama ini didatangkan untuk menyusahkan, tapi agama ini Allah datangkan untuk memberi ketenangan, kesenangan kepada penganutnya dan seluruh alam. InsyaAllah kita tutup dahulu dengan doa untuk sahabat kita, iaitu Puan Suzira Sulaiman yang akan menunaikan umrah pada 8 hari bulan 12 2022. Ustaz, kita baca doa sikit supaya dikirimkan doa-doa untuk keselamatan sahabat kita. Sila Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما إلا بالخير معموما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح وإصلاحا جسدا وقلبا وعقلا وروحا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى يا من أمره بين الكاف والنون. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها لأختنا في الله سوزيرة بنت سليمان أن تذهب إلى بيت الله الحرام وأن تؤدي فريضة العمرة التي عليها، وأن يتقبلها منها ومن جميع حجاج بيت الله والمعتمرين. ولا تنسونا أيضا معكم من الدعاء، ونوصيكم بتقوى الله عز وجل في حلكم وفي ترحالكم،
وأن تعودوا إلينا سالمين غانمين معافين من كل بلاء وشر وفتنة ومحنة بجاه سيد المرسلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun hadapan. Hari ini kata kalau tak ada idea nak masak apa, kita bawa nasi Arab. Nasi Arab memang orang tak pandai masak.